Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pada anak manusia semua. Okey, insya-Allah pada hari yang ke-14 kita berpuasa, harap-harapnya semakin kuat ya, bukannya semakin layu. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung bab sains ya, iaitu masih lagi di bawah tajuk gerakan ya. Dan masih lagi di bawah tajuk 5.1 tu, gerakan kenderaan di atas darat ya. So kalau dilihat kelas sebelum ini kita telah membincangkan apa itu gerek ataupun basikal lah. Okay, jadi hari ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan kenderaan lain, iaitu kenderaan yang menggunakan enjin ya. Okey, jadi sebelum itu mari kita lihat apa yang akan kamu pelajari pada hari ini ya. Okey, iaitu menganalisa gerakan kenderaan di atas darat iaitu kita nak lihat kenderaan yang berenjin. Okey, bagi mereka yang ada buku teks sila buka buku teks. Okey, bagi yang ada buku teks sila buka muka surat 165 Okey, iaitu struktur dan prinsip operasi bagi kenderaan berenjin ya. So, enjin yang digunakan oleh kenderaan darat dikenali sebagai enjin pembakaran enjin pembakaran dalam ya. Semua kenderaan yang menggunakan enjin, dia menggunakan satu power ataupun satu bahan kimia yang digunakan pakai untuk menghasilkan tenaga So, tenaga tersebutlah yang akan menggerakkan roda kenderaan tersebut lah. Kalau basikal kita menggunakan tenaga manusia Okey. Jadi enjin pembakaran dalam ini menggunakan bahan api. Jadi dia ada bahan api petrol ataupun diesel untuk menghasilkan daya bagi menggerakkan kenderaan. Seperti dalam gambaran Okey, di bawah ni enjin pembakaran dalam dibahagikan kepada dua jenis, iaitu enjin petrol dan enjin diesel. Bermaksud sistem enjin bagi petrol ataupun diesel adalah berbeza Jadi sebab itu kalau enjin kenderaan petrol jangan diisi minyak diesel, ataupun enjin diesel jangan diisi minyak petrol, maka jahanam jadinya tak boleh berfungsi. Okey, so kita lihat apakah kenderaan yang menggunakan bahan api. So antaranya ialah van, bas, lori, kereta Okey, kebanyakan kenderaan misalnya kereta menggunakan enjin petrol yang mempunyai kebuk pembakaran dalam yang membakar petrol secara lengkap di dalamnya. Pembakaran petrol menghasilkan tekanan yang akan menggerakkan omboh. Omboh tu ialah piston lah yang kita tahu naik turun tu, dan seterusnya memutarkan roda kenderaan. Terdapat dua jenis enjin petrol, iaitu enjin petrol 4 lejang dan satu lagi ialah 2 lejang kita panggil 4 stroke ataupun 2 stroke lah. Okey, so kita akan lihat yang 4 lejang dulu. Okey, jadi enjin petrol 4 lejang mempunyai omboh yang bekerja dalam satu kitaran 4 lejang yang bermula dengan lejang aruhan. Okey, so ada 4 So kita ketahui dulu nama-nama dia. Lejang aruhan, lejang mampatan dan lejang kuasa, dan akhirnya ialah lejang exhaust. Lejang exhaust tu maksudnya exhaust lah yang di akhir sekali. So maka akan ada haba dan juga asap yang akan keluar di situ. So bagaimana ia berfungsi? Okey, mari kita lihat dalam tugas-tugas di bawah ini. Okey, bagi lejang aruhan omboh bergerak ke bawah, injap masuk terbuka, injap exhaust tertutup. Campuran petrol dan udara disedut masuk ke dalam silinder melalui injap masuk yang terbuka. Okey, nanti kita akan lihat ni Okey, so kita nampak injap aruhan So injap aruhan, injap masuk terbuka kemudian injap exhaust tutup satu buka, satu tutup. So petrol dengan udara akan masuk dan aci engkol yang di bawah ni dia akan berpusing. So omboh ni bila dia berpusing dia akan naik dan dia akan turun secara automatik. Okey, so itu ialah bahagian lejang aruhan. Okey, so apa yang berlaku apabila lejang mampatan pula injap masuk dan injap exhaust tertutup. So kali ini dua-dua tutup Omboh bergerak ke atas dan memanfaatkan campuran petrol ke udara. Okey, so bila dilihat di sini dua-dua tutup. Okey, injap masuk tutup, injap exhaust pun tutup. Okey, dua-dua tutup.
Okey, so yang ombor ni akan naik ke atas. Ya. Bila naik atas, bahagian ini akan dimampatkan iaitu udara dan juga bahan api. Okey. So seterusnya apa yang berlaku? Okey, kita akan lihat lejang kuasa. Lejang kuasa ni injak masuk dan injak exhaust tertutup. Dua-dua tutup juga. Sama macam lejang mampatan tadi. Tapi ketika ini bunga api dihasilkan oleh palang pencucur. Palang pencucur tu itulah dia plug yang kita pasang plug tu di bahagian atas nanti. Bunga api menyebabkan campuran petrol dan udara yang termampat tadi terbakar dan mengembang. Gas exhaust yang panas akan akibat pembakaran, campuran itu akan mengembang dan menolak ombak ke bawah. Okay. So kalau kita lihat di sini, dua-dua tutup yang pertama. Okay. So apabila dia dimampat, di atas ni ini ialah plug. Dia akan menghasilkan percikan api, maka berlaku pembakaran. So bila pembakaran, bila kita tahu satu yang terbakar, dia akan mengembang, maka dia akan menolak ombor ini ke bawah. Jadi prosesnya berlaku secara automatik juga. So seterusnya apa yang berlaku? Yang berlaku ialah lejang exhaust. Oleh kerana di dalamnya sudah ada pembakaran berlaku, tenaga yang tinggi, haba yang tinggi dan juga menghasilkan tekanan yang tinggi, maka injak masuk tutup, injak exhaust terbuka, maka haba ataupun asap akan keluar melalui exhaust tersebut. Jadi ombor bergerak ke atas semula dan menolak gas exhaust keluar daripada silinder. So dengan itu kan begini. Dengan itu ini tutup, ini pula yang terbuka. So oleh kerana pembakaran berlaku di sini, haba, tenaga dan juga asap, maka ombor ni akan menolak ke atas, menyebabkan asap keluar ke sini. So bila asap ni keluar terus pergi ke exhaust. Jadi itulah proses yang berlaku dengan sangat pantas. Yang kita lihat RPM tu kan, kalau kata meter tu menunjukkan tanda 1, maka dia ialah 1000 rapid per hour, per minit RPM kan. Jadi kalau 2000 kali, maknanya dia naik turun tu sebanyak begitu kan. Sangat pantas dan sangat laju Kalau tidak, masakan kenderaan boleh bergerak. Anda telah mengetahui tentang operasi enjin petrol 4 lejang yang digunakan dalam kenderaan seperti kereta. Bagaimana pula dengan kenderaan bas dan lori yang menggunakan prinsip enjin diesel 4 lejang? Bagi kenderaan yang besar biasanya menggunakan kuasa diesel. Diesel lah. Jadi diesel ni bagaimana? Dia pun 4 lejang juga. Struktur dan prinsip enjin 4 lejang bagi diesel adalah lebih kurang sama, hampir sama dengan enjin petrol 4 lejang. Namun begitu, enjin diesel tidak mempunyai palang pencucur. Jadi maksudnya enjin diesel tidak ada menggunakan plug kan. Ada tak kamu lihat van ataupun lori ataupun bas yang tukar plug? Tak ada kan. Sebab kebanyakan mereka tu semua adalah menggunakan diesel. So dia tak menggunakan plug. Jadi beza dia itu sahaja. Jadi yang lain-lain proses hampir sama. Jadi kalau lihat dalam enjin 4 lejang petrol, bahagian yang ketiga tu kan, bahagian yang ketiga tu adalah lejang kuasa, di mana bagi petrol dia menggunakan palang pencucur ataupun plug tersebut. Tapi bagi diesel bagaimana dia mendapat percikan api? So penerangan ni ialah seperti berikut lah. Diesel disembur ke dalam silinder melalui pemancit dan bercampur dengan udara panas. Haba yang termampat akan membakar campuran diesel dan udara di dalam enjin diesel. Gas exhaust daripada pembakaran itu akan mengembang dan menolak. Jadi maksudnya dia mendapat percikan api tu melalui pemancit. Kalau yang petrol tadi melalui plug, melalui palang pencucur. Ada ni. Mengapa dihasilkan oleh palang pencucur? Palang pencucur tu plug lah. Dia berbeza yang itu sahaja. Sebab itulah kenderaan diesel dia lebih baik once dia dah start, jarang enjin yang dimatikan. Bas ke lori ke bila dia parking dekat R&R kebiasaannya dia akan dihidupkan biar begitu. Lebih baik. Sebab once dia dah berhenti, nak start balik, nak panas balik, dia mengambil masa yang panjang. Itulah yang berlaku. Sebab itu bas sentiasa on kalau sejam berhenti tepi jalan, sejam lah dia pasang kalau kata sehari itu mungkin tutup lah. So itu saja prosesnya 4 lejang bagi kenderaan yang menggunakan diesel ataupun petrol. Seterusnya kita akan lihat perbezaan dan juga persamaan. So kalau lihat di sini, yang ini akan ada dalam buku amali juga.
Jadi enjin petrol 4 lejang persamaannya dengan diesel ni. Okey, mengenai 4 lejang, betul. Menggunakan bahan api sebagai sumber tenaga, betul. Menghasilkan kuasa daripada pembakaran campuran. Okey, so ada 3 persamaan. So yang membezakannya ialah yang di bawah ini. Okey, bahan api bagi petrol dia menggunakan petrol lah. Diesel menggunakan diesel. Komponen menggunakan palang pencucuh ataupun plug. Mana yang diesel menggunakan pemancit. Bahan dalam silinder, campuran petrol dan udara disedut ke dalam silinder. Okey, manakala bagi diesel hanya udara disedut. Hanya udara, dia tidak ada campuran diesel tadi lah. Jadi kuasa dan kecekapan sudah tentu kuasa kecil tetapi cekap. Itu bagi petrol kan. Tapi bagi diesel kuasa dia lebih besar, sebab itu dia boleh menggerakkan pada badan yang besar. Kalau bas kan, lori balak dan sebagainya, lori-lori mengangkut barang berat, dia ada kuasa yang besar dan lebih cekap. Manakala bunyi yang dihasilkan kurang kuat lah. Biasanya petrol ni hampir bunyi tak ada kan. Kalau kita lihat kenderaan yang baru tu senyap tapi bagi diesel dia lebih kasar. Kemudian kegunaan biasanya digunakan untuk kenderaan yang kecil bagi petrol. Manakala diesel kenderaan yang berat seperti lori dan sebagainya. Okey. Jadi itulah prinsip ataupun bagaimana kerja yang dilakukan oleh enjin 4 lejang sama ada petrol ataupun diesel. Okey, selanjutnya kita lihat buku amali. Okey, dalam buku amali muka surat 103 Okey, sama saja seperti dalam buku teks tadi. Okey, yang pertama kita mengenali dia 4 yang dia sebut 4 lejang tu dia ada 4 bahagian lah. So yang pertama sekali ialah lejang aruhan, kemudian lejang mampatan, kemudian lejang kuasa, kemudian lejang exhaust. E, N, K, E, amke, amke, bolehlah cara nak ingat amke, aruhan, mampatan, kuasa dan juga exhaust. Okey. So bagi titik satunya telah diterangkan tadi juga lah. Okay. So bagi aruhan yang pertama sekali injak masuk dia mestilah terbuka ke tertutup. Dia mestilah buka. Exhaust tutup. Omboh ke bawah. Campuran petrol dan udara. Okay. Manakala K, mampatan, injak masuk tutup. Exhaust pun tutup. Omboh bergerak ke atas. Okay. Dan campuran udara dan petrol dimampatkan. Okey, kemudian K, kuasa. So kuasa masih juga tutup, exhaust juga tutup. Okey, omboh bergerak ke bawah. Okey, bunga api dihasilkan untuk menyalakan campuran tersebut Okey, dan akhir sekali E, exhaust injak masuk tutup, exhaust terbuka dan omboh bergerak ke atas. So dia akan menolakkan hasil pembakaran tersebut, haba dan juga asap keluar melalui exhaust. Jadi gas exhaust ditolak keluar daripada silinder. Okey, mudah kan? Okey, so perbandingan antara 4 lejang yang menggunakan diesel ataupun petrol, yang tadi cuma satu bahagian saja, iaitu bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga iaitu bahagian kuasa. Di sana menerangkan bagi petrol dia menggunakan palang pencucuh ataupun spark plug, manakala bagi diesel dia adalah menggunakan injektor ataupun pemancit. Jadi enjin petrol 4 lejang, enjin diesel 4 lejang. Okey, mudah saja. Okey, dia punya perbezaan dan juga persamaan. Jadi persamaan mengandungi 4 lejang dalam satu kitar pembakaran lengkap. Manakala perbezaan, okey, tadi pun dah bincang Okey. So bahan apinya ialah petrol, manakala diesel adalah diesel. Menggunakan palang pencucuh, menggunakan pemancit, campuran petrol dan udara saja. Kurang berkuasa dan kurang cekap, lebih berkuasa dan lebih cekap, lebih senyap, lebih bising. Kenderaan ringan, kenderaan berat. Okey, itu saja perbezaan lah. Okey, jadi itu saja pada hari ini. Harapnya anda boleh buka Google Classroom juga. So di sana ada tugasan yang perlu disiapkan. Okey, dengan itu cikgu sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.